Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al yang berbahagia Ustaz pengacara majlis pada malam ini, pengurusi dan sekalian ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Raudhah, para imam, para asatizah, para muazzin, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat rahimakumullah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kurnianya kepada kita sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kita nikmat yang besar. Di antara nikmat-nikmatnya yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari kalangan hamba-hamba Allah yang dapat meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat rahimakumullah, pada malam ini saya telah diminta untuk membicarakan satu tajuk yang besar pada saya lah. Kenapa? Sebab kita akan bicarakan masalah maksiat, masalah yang berhubung dengan maksiat. Maksiat punca musibah. Musibah ini boleh kita buat-buat lah? Boleh? Saya tak mau nanti tuan-tuan semua macam stres-stres, tegang-tegang. Boleh kita tenang-tenang lah, insyaAllah. Musibah ini dalam bahasa Arab ada orang kita sebut musibat. Ini musibah ni sama tak? Saya teringat satu masa saya dulu lah tahun berapa tu lama benar, menunaikan ibadah haji. Jadi kita balik daripada Mina setelah kita wukuf di Arafah, dah bermalam di Mina, baliklah. Kebetulan ada, saya kira lebih kurang 3 bas macam sewa di sebuah hotel. Nampak hotel ni pun sekarang dah dirobohkan lah, hotel lama. Jadi bila 3 bas datang, dia punya lift ni hotel-hotel lama, lift besar tapi hotel satu je. Ni selalu macam tu lah. Kalau dah ada 2 lift pun dah bagus lah. Ni hotel lama lah. Hotel ni satu. Jadi 3 bas, satu bas lebih kurang 40 orang. Kalau 3 bas 120 orang lebih kurang. Ni jamaah dah letih, dah penat daripada Arafah, daripada Mina ni. Mereka pun kabut lah nak balik bilik masing-masing kan, nak tawaf. Jadi bila ramai orang datang dengan satu lift, yang jaga lift ni bagi tahu dia punya teman dia lah. Dia bilang, kita ada musibah, problem. Musibah ni juga berarti problem. Jadi kita kau turun aku lah. Dia cakap Arab. Jamaah kita kebanyakannya tak tahu bahasa Arab. Jadi dia kata kita ada musibah, ada problem. Jamaah kita yang dah penat-penat ni, dia dengar kurang ajar betul dia ni, panggil kita musibat pula. Allahu Akbar.
nasib baik mereka tak titik orang ini. Dia dah keroyok dah, belum cepu aja dah. Ini bahasa remaja-remaja. Kenapa? Sebab kita dibagi musibah. Dia kata kurang ajar tu, nak kena dia ni. Alhamdulillah dapat dileraikan. Ustaz, saya tak boleh ni, awak salah faham ni. Musibah ni problem. Bukan kita punya bahasa musibah. Lain. Dan lepas dia pun terperanjat, apa pasal ni tiba-tiba orang-orang ni semua ngamuk. Jadi ada juga jamaah yang lain, ni kita dalam haji ni jangan nak gaduh-gaduh. Ada yang jawab sebab dia dah habis Arafah. Dia pun jawab, dia kata apa? Hukum dah habis. Jadi dah boleh sekarang. Ya Allah ya Rabbi. Dia dah sebab salah faham bahasa. Ini bahasa salah faham pengertian bahasa. Ini adalah berlaku. Macam Mahfuz. Dia ni Mahfuz lagi bagus. Asyik Mahfuz. Jadi apa yang paling penting bagi kita ni ialah kita jangan terburu-buru untuk salah menyalahkanlah, kerana bahasa ni kan pengertiannya lain, maknanya pun lain. Seperti saya kata Mahfuz tu, mudah-mudahan orang ni semua Allah mahfuzkan. Kalau ikut bahasa Arab, Mahfuz ni, apa makna Mahfuz? Dalam bahasa Arab maknanya orang yang diberi nyawa. Orang yang diberi nyawa. Satu orang dia dah mati, awak doakan Mahfuz, dia diberi nyawa, dia baliklah. Sebab dia diberi nyawa, seolah-olah macam pula. Cuma saya pula nak kena beritahu, jangan awak ziarah orang sakit kan, mana dekat hospital ke, awak terus kami ni semua datang dari Masjid Ar-Raudhah doakan biar dia Mahfuz. Pakai nampak perang besar di dalam hospital. Mahfuz, kita artikan Mahfuz tu apa? Kita boleh buat tahu tak? Janganlah awak biarkan saya sendirian di Masjid Ar-Raudhah ni. Tentang saya di orang tua kan, gerib. Kau apa? Macam mana? Mahfuz. Jadi jangan sampai awak ziarah anak yang baru lahir nanti kan, saya doakanlah budak ni biar Mahfuz. Anak kita tak ada anak pertama pula awak doakan Mahfuz, pakai nampaklah awak kena keroyok. Ini bahasa. Seperti saya ada teman, ni kita bicara bahasa dulu sebelum kita bicara masalah ni. Sebab kalau bahasa kita tak faham susah ni. Saya ada seorang teman, dia ada kawan daripada Kelantan, seorang ustaz. Jadi dia bergurau dengan ustaz. Dia kata, Ustaz, setahu saya orang Kelantan ni banyak yang pandai-pandai kalau baca Quran. Ustaz dia pun sukalah, dia semua jaga kan. Dia puji kampung dia. Tapi dia kata, cuma saya Ustaz, orang-orang Kelantan ni tak ada Tuhan. Dia tak percaya Tuhan, dia bilang. Tak ke Ustaz ni dia bawa gurau pula Ustaz ni. Ustaz dia marah. Dia kata, apa kamu berani cakap ni, orang Kelantan tak percaya Tuhan? Tuhan. Dia kata itulah, orang Kelantan tak percaya Tuhan, tak percaya Tuhan, dia bilang. Ialah bahasa Tuhan kita sebut, dia sebut Tuhan. Itulah. Ini sebagai jenaka je, jangan bawa pemuda pula. Jadi ini yang kita nak bicarakan, apa masalah bahasa. Sekarang kita balik kepada pembicaraan. Kita lihat ayat Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala punca kerosakan. Ini tadi kita punya ustaz pun ada sebut di mukadimah dia, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahu
la'allahum yarji'un. Telah timbullah berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut. Jadi Allah SWT tegaskan macam-macam bencana dan timbul. Ini yang kita tadi bicara musibah. Macam-macam bencana telah timbul, sama ada di darat ataupun di laut. Kenapa? Dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Jadi bila manusia telah buat sesuatu, kerosakan, maksiat, timbullah bermacam-macam kerosakan. Jadi Allah tegaskan kuncinya dari apa? Dari kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Kenapa? Kenapa timbul macam itu? Timbul yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan. Ini kalau kita lihat sekarang, seolah-olah manusia berlumba-lumba buat senjata nak bunuh manusia. Kalau kita lihat orang-orang dekat hutan dan di Dayak lah, apa dekat hutan, mereka buat senjata nak buru binatang, buat perangkap nak buru binatang. Tapi sekarang manusia buat senjata bukan nak buru binatang, nak buru sesama manusia. Dia dah buat bangunan elok-elok, cantik-cantik negeri itu. Negeri lain pula ada secemburu, rasa tak senang, rosakkan. Inilah kita lihat sekarang. Ada segolongan manusia berusaha nak selamatkan nyawa manusia, selamatkan manusia dari penyakit. Sebahagian pula buat bermacam-macam untuk kerosakan manusia, kerosakan dunia. Ini Allah SWT sendiri tegaskan daripada apa yang mereka telah lakukan, keburukan yang mereka telah buat, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Jadi tujuannya ni apa? Supaya manusia insaf, manusia bertaubat. Kamu buat kerosakan ni, akibatnya kamu rasa sedih. Seperti sekarang sibuk ada negara yang telah mencuba bom nuklear yang mereka buat. Apa tujuannya? Untuk membunuh sesama manusia, untuk menghancurkan sebuah negeri. Inilah yang kita hadapi sekarang. Dan inilah yang Allah SWT tegaskan. Itu dari segi kejahatan senjata, belum lagi kejahatan yang lain, dengan dadah dia, dengan hiburan-hiburan dia, dan bermacam-macam lagi. Sebab itu penyakit pun kita lihat sekarang, subhanallah, macam-macam penyakit daripada kejahatan yang dibuat oleh manusia. Dulu kalau siapa-siapa yang sebaya dengan saya, seingat kita lah, mungkin dulu tak pernah dengar ada penyakit AIDS lah. Sekarang tiba-tiba ada pula penyakit AIDS ni. Dari mana timbul? Itulah dari kejahatan yang manusia buat. Dan bermacam-macam penyakit lain. Ini semua sepatutnya bila manusia dia dah tahu begitu, akibat dia kesan dari maksiat yang dibuat, sepatutnya mereka berinsaf. Tapi tak pula. Asal tak berinsaf. Ini kalau kita baca surat khabar baru-baru ni, ada fahaman radikal lah, fahaman mengganas lah, kan? Berfahaman terlampau lah. Siapa-siapa yang bertugas dekat hospital kamu, kalau boleh bantu saya nak tanya. Ini orang yang berfahaman radikal ni, berfahaman apa ni? Tegar lah, terlampau lah. Kalau dimasukkan dalam hospital, kat mental hospital tu, otak dia yang dah terganggu kan, masukkan ke mental hospital.
sekarang yang dekat hospital mental tu, ada yang tahu sendiri tu dekat langit, yang tahu sendirilah dia macam-macam, masuk sana dia current boleh okey pula. Kenapa yang mereka ni yang berfahaman, yang songsang ni masuk dikarenakan tak boleh? Baiklah, untuk keselamatan kita juga kan. Kalau nak kita dengan MRT naik bas gabung sekali satu macamnya, skru dia loose, letak sesuatu meledak. Kadang kita biasa baca dekat surat khabar juga, ada masjid pun kena ledak juga. Tak boleh? Kenapa tak boleh? Awasannya ialah dia tak tahu sendiri ke hamba ni boleh pula, yang ini pula kenapa tak boleh? Tak tahu kan? Jadi mungkin pihak masjid kena panggil apa, seorang pakar daripada hospital untuk beri jawapan kepada insya-Allah. Baik. Sebab ini maksiat, ini semua kerosakan, ini semua pembunuhan tau. Bukan bunuh satu orang, ada satu bas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahaya lagi. Baik. Sebab kadang kalau kita kata ni orang semua orang tak ada pelajaran, ini yang baru-baru ni bukan orang tak ada pelajaran, orang berpelajaran lagi tahu undang-undang lagi. Kenapa? Sebab orang bodoh. Orang bodoh kalau buat jahat, banyak-banyak dia bunuh satu dua orang dia, lepas tu kena tangkap. Tapi dia orang pandai boleh buat jahat. Subhanallah, ini punca musibah ni. Perbezaan antara orang yang cerdik dan tertib. Siapakah yang cerdik? Siapakah orang yang tertib? Orang yang cerdik ialah orang yang hawa nafsunya tunduk pada kemauan baiknya. Ini orang cerdik lah. Dia punya hawa nafsu dia, gelora nafsu dia tunduk dengan kemauan baik. Sudah tentu yang dibimbing oleh agama. Beramal untuk apa yang bermanfaat pada dirinya sesudah meninggal dunia. Ini bila saya sebut beramal saleh ini, bukan maknanya beramal saleh etika kat masjid saja. Orang yang kerja pagi kerja, petang kerja, malam kerja, ini orang cari harta, ini orang tak betul. Boleh ke? Mana boleh cakap macam tu? Dia cari kerja pagi tak cukup, kerja petang pun tak cukup, malam pun kena kerja, sebab pendapatan dia sikit. Dan dia pula ada keinginan nak menaikkan ibadah haji, kenalah kerja lebih, cari lebih. Tak betul ke dia? Tak bagus ke dia? Mungkin nampak pula kais pagi makan setahun, sekali kais makan setahun. Dia pula kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tak kais pakai nampak ke dulu. Awak pula sekali kais makan setahun. Apa cakap? Jadi tak boleh samakan. Dulu ada seorang ahli sufi, dia bersahabat, dia ada kawan sama-sama dalam tasawuf. Yang seorang ni dia bekerja di mana? Jadi nelayan. Jadi nelayan tangkap ikan. Yang lagi satu ada rumah besar, ada beberapa kebun, ada beberapa pekerja. Ini dua-dua ni ahli sufi. Jadi satu masa sahabat yang di kampung ni, yang jadi nelayan, dia sakit. Jadi sebelum dia meninggal, dia pesan pada murid-murid, dia kata, kalau kamu ingin melanjutkan pelajaran, kalau saya dah meninggal nanti, kamu pergi jumpa ustaz ni, ustaz ni.
dekat kampung ni kampung, kamu belajar dengan dia. Jadi tak lama ustaz dia pun meninggal. Bila ustaz dia meninggal, beberapa orang muridnya pun pergilah cari orang yang disebut oleh ustaz mereka. Bila jalan, mereka tempuhi kebun kurma, kebun buah-buahan, gitu. Jadi mereka kata, oh, kaya betul lah orang ni. Tengok ada kebun kurma, kebun macam-macam ni. Dan dia tanya, awak kenal tak orang ni? Saya nak cari 5 orang. Orang yang bekerja di kebun itu kata, oh, kita kenal. Inilah ustaz kita. Inilah ustaz kita. Rumahnya dekat sini. Awak cari. Ada semua rumah besar, dia kata. Itu kemudian ustaz kita. Ada semua pabrik. Ni, jangan ada 2 nama tak? Sebab dia nak bandingkan dengan ustaz dia dekat kampung dulu ni, yang apa, menjala pagi, makan pagi, menjala petang, makan petang. Dia ini pula kaya raya macam ni. Sampai di rumah tu, mereka pun berisalam, disambut oleh pembantu rumah di situ, suruh duduk. Ustaz dia pun datang. Bila ustaz dia datang, ustaz pun tanya, kamu dari mana? Mereka pun sebutlah daripada ustaz. Kemudian ustaz dia tanya mereka, apa kerja sahabat saya? Selama hidup dia bekerja sebagai apa? Murid-murid dia kata, dia jadi nelayan ustaz. Pagi dia jadi nelayan, kemudian lepas tu nanti sampai waktu dia balik, kemudian dia mengajar kita. Itulah hidup dia sederhana. Ya, murid pada tak puji guru dia kan. Tapi ustaz dia kata, siap betul, saya Allah yarham, siap betul sahabat saya, mudah-mudahan Allah rahmati dia. Tak habis-habis cari dunia. Tak habis-habis cari dunia. Oh, marah murid-murid ni. Ustaz cakap baik-baik lah. Ustaz saya tak kaya macam ustaz ni, yang ada ladang, ada itu, ada di rumah besar macam ni. Apa ustaz tak kejar dunia ke? Tak cari dunia? Saya nak bawa contoh ni supaya awak kalau lihat ada ustaz datang syarat bawa kursi ke, bawa BMW ke, bawa apa ni, Lexus ke apa, oh ustaz, nanti supaya jangan kita salah ukur. Kalau ustaz dia pula bila datang Masjid Raudhah, kalau tentang carahan bawa basikal aja, kiak-kiak dia bunyi lagi. Inilah ustaz kita yang naik basikal buruk tu, ya kan? Inilah ustaz tasawuf. Kalau kita semua orang nanti takut nak jadi ustaz pula. Cuba bayangkan, ini sebelum saya sambung cerita ni, cuba bayangkan awak kalau raya ke rumah ustaz awak, imam ke ustaz kan, dia bentangkan 3 mangkuk. Orang rumah awak pakai baju raya, maklumlah, pakai baju sutra ke, sutra 100%. Awak pula pakai dibentang 3, awak tak jadi duduk. Ustaz, kita sebenarnya tak lama ustaz kat sini, pasal kita nak pergi tempat lain, maklumlah raya, jadi kita tak duduk, cuma nak maaflah kalau ada salah silap ustaz, tak jadi duduk. Kenapa? Sebab dia 3 peluang. Cuba pergi rumah ustaz ke imam yang ada sofa, ada aircon, ada apa lagi, home theater, rakaman video dia mainkan lagi dekat rumah dia. Awak tengok ustaz dia pula, apa pandangan awak? Oh, ini business minded kan ustaz. Nak jadi ustaz macam mana? Kalau rumah tadi yang pertama awak pergi dengan 3 perempuan, awak akan cakap anak awak, nak dah besar jangan jadi ustaz. Abang tengok pun tak tergamar rumah ustaz tu dengan 3 perempuan macam tu. Yang hidang pun kalau kita duduk banyak-banyak air zam-zam yang dibawa balik daripada umrah lah dia. Macam mana? Yang rumah ustaz ni pulang
business minded, money minded. Bayangkanlah ada satu saat malam dia syarahan, tuan-tuan, jangan sampai menjadi ahli neraka, berusaha untuk masuk syurga. Tahu-tahu besok dia jual semangka dekat pasar. Aduh Ustaz, semalam kata jauhi neraka, pagi-pagi pekik semangka. Habis dia jual semangka salah ke? Berdosa ke dia jual buah semangka? Kalau kita bekerja, kita berusaha untuk mencari kesenangan akhirat, mencari nafkah ni, diperintah oleh agama untuk anak isteri kita semua, untuk diri kita. Kita perlu ada harta, asal cara yang betul untuk mendapatkannya, dan hak-hak dalam harta itu kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kita kalau tak ada harta, macam mana nak keluarkan zakat? Awak tak keluarkan zakat, rukun Islam tak cukup. Macam mana nak cukup? Kita sendiri tak cukup. Nak pergi haji yang bukan lagi sekarang, subhanallah, package pergi haji seberapa ribu? 11, 12 ribu. Umrah saja berapa ribu? Subhanallah. Tak ada harta macam mana? Ini kapek semua ni. Masjid Ar-Rawdah, untung kawasan Bukit Batu, tak payah jauh-jauh, ada Rawdah. Orang lain sibuk di Madinah, rebut-rebut untuk duduk di Rawdah. Bukit Batu tak payah susah, tak rebut pun, boleh pilih sebelah mana awak nak duduk. Semuanya dalam Rawdah. Subhanallah, dan hebat. Baik, yang penting sekali lagi, sebab kita bicarakan tentang maksiat ni, jangan sampai kita salah mengerti tentang maksiat. Jangan kita salah mengerti tentang ibadat. Ada pun orang yang kurang akal, ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kosong terhadap Allah. Tak ibadat, bahkan buat maksiat. Bila kita tanya, yang awak buat maksiat ni tak takut ke dengan siksa Allah? Takutlah dengan kemurkaan Allah. Apa dia jawab? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Takkan Allah nak siksa hamba-Nya? Kalau Allah siksa, mana kasih sayang Tuhan? Oh, sedap betul dia cakap. Allah nak siksa kita semua kan? Kita kan hamba-hamba Allah. Allah kan bersifat pengasih penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Takkan nak siksa kita. Jadi buat maksiat, buat apa pun, bunuh orang ke, rompak harta orang pun, Allah sayang juga. Gitu lah. Tak perlu ada penjara lah. Polis-polis boleh tanya lah. Allah pengasih penyayang. Malaikat bukan lagi nak tanya kat kubur pun nanti. Apa nak tanya? Allah pengasih penyayang. Okey. Seperti dulu ada seorang beri nasihat. Awak biasa dengar lah mungkin cerita ni. Tak apalah, terlanjur sebutkan, kita ulang baliklah cerita ni. Ada yang beri nasihat apa? Awak kalau meninggal dunia, pesan pada family awak, pakaikan awak kain kafan yang dah koyak-koyak, yang dah buruk. Jangan pakaikan kain kafan yang baru. Kenapa? Sebab nanti bila malaikat bukan rakit tanya awak dekat kubur, siapa Tuhan? Awak boleh jawab dengan malaikat. Malaikat, awak tahu tak, yang kain kafan saya ni dah koyak-koyak. Maknanya saya ni mayat lama. Takkan nak kena tanya lagi. Dulu dah tanya, sekarang tanya lagi. Bila nak settle ni? Malaikat pegang, oh sorry, tak perasan yang kapan dah koyak. Awak ingat malaikat yang apa ni? Dengan malaikat pun nak mengakal dari orang.
malaikat aja sogok aja. Dan malaikat pun ada Rasulullah. Ini malaikat tak perlu duit, dia nak shopping kat mana ni? Sebab itu Allah jadikan malaikat tak ada nafsu. Mana sogok? Untuk apa? Ada shopping center ke dekat alam bersama? Dulu saya masih kecil, tak tahu, mungkin ada siapa-siapa sebaya dengan saya, mungkin ada jumpa ni. Sebagian orang kita tu, bila ada mayat yang nak dibawa ke kubur, dah sepayakan semua kan, nak dibawa ke kubur, ada yang pecahkan pinggan mangkuk. Tak tahu awak biasa jumpa tak? Tak biasa kan? Apa tu Ustaz? Dia pecahkan pinggan. Dia kata pada mayat ni apa? Jangan balik, pasal pinggan mangkuk dah pecah. Jadi seolah-olah mayat balik dan tak makan. Yang balik pinggan mangkuk dah pecah, pinggan mangkuk lagi. Dan ada pula yang sangar kacang hijau. Bagus awak semua tak pernah jumpa dia. Dia sangar kacang hijau. Nanti bila mayat ni dah dikubur pinggan dekat apa ni? Dekat atas kubur mayat, dia tanam kacang hijau yang dah disangar. Kacang hijau dah disangar mana boleh tumbuh? Dia tanam. Dan dia cakap dengan mayat ni, jangan balik rumah, tunggu kacang hijau ni sampai tumbuh. Dan malaikat apa dengan orang dah mati pun nak makan? Subhanallah. Macam mana? Ini fahaman-fahaman songsang ni semua. Saya tak maaf kalau ada yang amalkan lagi dah. Saya tak maaf saya mati. Ini di antara maksiat-maksiat tau, perkara-perkara khurafat. Tapi alhamdulillah sekarang banyak kelas-kelas agama kan, di masjid-masjid pun sudah ada, alhamdulillah. Ustaz-ustaz kita pun alhamdulillah sekarang banyak muda-muda. Alhamdulillah. Boleh pilih aje lah, awak nak belajar ustaz keluaran dari mana? Keluar dari negara sendiri, keluaran daripada negara jiran, jiran dekat ke jiran jauh ke, banyak universiti sana, ataupun bagaimana daripada Timur Tengah ke, macam-macam. Alhamdulillah boleh pilih. Cuma yang pelik ni, kadang-kadang ni kita ni pun pelik juga. Pelik bin ajaib bin tiran. Kau belajar agama dekat mana? Tak, aku tak belajar. Aku nampak kau dekat Masjid Ar-Raudhah. Itu aku cuma dengar-dengar aja. Aku tak belajar dengan ustaz, aku cuma dengar-dengar. Habis ustaz mana yang kau belajar? Tak ada, tak ada ustaz aku belajar. Aku cuma dengar-dengar. Macam mana? Apa yang awak amalkan ni semua daripada hasil awak dengar-dengar aja macam tu kan? Tak ada guru ke? Imam Syafi'i rahimahullah, bila Imam Malik meninggal dunia, Imam Syafi'i ada berapa guru? Dia kata apa? Imam Malik nak guru saya. Di antara guru saya itu Imam Malik. Di hadapan Allah nanti kalau ditanya, saya akan tunjuk, dia lah guru saya. Itu Imam Syafi'i salah seorang ulama besar. Habis kita pun, siapa guru kau? Tak ada seorang pun guru kita. Habis kat internet pun cuma baca-baca lagi. Takkan keluar internet pula. Jadi ini jaga baik-baik. Ini akhir zaman ni. Ini maksiat macam-macam lah. Bukan maksiat hanya seorang lelaki buat tak elok dengan wanita ke, itu saja maksiat. Bukan setakat satu orang mencuri ke merompak, itu maksiat. Bentuk maksiat itu terlalu banyak. Jadi jagalah kita baik-baik, insya-Allah. Selanjutnya, lihat ayat ini. Bahaya salah kepercayaan. Ini pun salah satu maksiat, dibentuk kekufuran. Sebab saya dah katakan, ni perkara-perkara yang menyalahi agama ni terlalu banyak. Termasuk juga apa? Kepercayaan yang salah. Menyembah
Tuhan yang salah. Sebab itu saya kata kita kena belajar. Tuhan, ini dalam bahasa kita kan, Tuhan. Awak kalau baca terbalik jadi apa? Tuhan, 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 Tuhan. Jadi hantu tau. Tak kenal Tuhan, kenal hantu. Sebab itu ada orang tak sembahyang lagi. Sebab salah dia kenal. Dulu saya masih remaja, ada kumpulan ajaran Songsa. Dia kalau baca doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Betul tak? Betul tak? Confirm betul tak? Saya belum tahu dekat Masjid Raudah ni. Sebab kalau bersalah pun ada yang tegur. Jadi tak takut dah cakap. Okay, awak salah, saya salah, awak bilang betul juga. Awak tanggung tahu. Macam boleh gitu. Baik, apa yang saya katakan? Ini pelajaran Songsa. Di antara pelajaran, kenallah dirimu rata-rata supaya nyakin. Suruh kenal diri, baguslah. Tapi kenal diri dia dah salah. Sampai pada peringkat ni wajah ni diartikan, ni tak tahu kamus mana dia dah tengok, saya tak tahu. Dia artikan wajah tu apa? Wajahku wajah dia. Wajahku wajah dia. Dia tu siapa? Tuhan lah. Jadi awak, dia punya wajah guru dia tu, itulah wajah Tuhan. Macam wali Rasulullah. Sampai macam tu. Sebab orang kampung ni banyak yang dulu tak macam sekarang ni ada kelas-kelas agama terbuka semua ni, tak ada. Sebab itu saya katakan, kita masyarakat Singapura ni betul-betul buat masa sekarang. Banyak kelas-kelas agama, ceramah-ceramah ke radio pun kita boleh dengar ceramah. Saya tadi naik taksi datang sini, kebetulan orang kita. Saya kata saya nak pergi masjid Ar-Rawdah. Okey, betul. Dia pun kata, saya dengar dekat sana ada syarat. Dia pun cakap asal ada syarat. Siapa lah? Syafi'i ke Syafi'i, itulah dia kata. Habis saya tanya dia, awak kenal tak? Oh, saya tak kenal, dia bilang. Cuma saya selalu dengar syarat dia. Dekat mana awak dengar? Kalau awak tak kenal dia, dekat radio. Alhamdulillah. Itulah. Orangnya dia tak kenal. Alhamdulillah. Yang penting dia dapat ilmu lah, insyaAllah. Ini kita perlukan orang Singapura. Mudah-mudahan boleh satu masa keluar pula kat TV. Macam negara jiran kan, ada ceramah boleh keluar di TV, ya? InsyaAllah, mudah-mudahan. Tapi sekarang pun dah ada kat YouTube, boleh tengoklah, insyaAllah. Baik, apa yang saya katakan, dalam kepercayaan pun boleh salah. Ini bahaya ni. Sebab itu kena belajar, kena ada ilmu. Dan belajar ni, dia bukan sangat belajar dengan macam-macam tu. Kita kalau dapat, biar ada buku lah, ada kitab. Jadi ada tempat rujukan. Kalau tak nanti, awak sembahyang, awak angkat tangan. Ini saya ambil contoh lah. Awak sembahyang, bila takbiratul ihram, awak angkat tangan. Dia awak angkat tangan ni, dekat mana, paras mana ni? Ada orang macam ni, ada orang gini, ada orang di bawah pula. Awak punya paras mana? Orang kata dekat bawah telinga. Katalah, ini contohlah, dekat bawah telinga. Dan mana awak dapat di bawah telinga? Ustaz cakap, ni bahaya dia. Ustaz cakap dekat bawah telinga. Ini, tak maaf saya batin. Awak yang marah-marah saya tahu. Saya minta maaf dulu. Kalau dekat bawah telinga, awak tengok ada dayak dalam hutan. Dia punya telinga ni kalau pakai anting-anting dia, ada lubang dia panjang. Jadi ada telinga
Jadi kalau di ini kita telinga satu panjang, Bapak, satu macam biasa, takkan takbir Allah Akbar macam ni. Bawa telinga. Dari mana awak dapat? Ustaz cakap. Ini yang bahaya. Kita mesti nak pastikan apa yang saya buat ni memang ada keterangan daripada sunnah Rasulullah SAW. Kalau tak, bahaya. Alhamdulillah, Ustaz kat Masjid Ar-Rawdah tadi saya tanya, Ustaz mutakharij apa ni? Kelulusan dari mana? Dia kata dari Madinah. Dari Madinah, tempat bandar Nabi Muhammad SAW. Tak betul awak? Madinah, tempat bandar Nabi Muhammad, insyaAllah. Okay. Kita lihat ya. Sebab saya tak kita bila belajar kita harus pastikan ini betul. Sebab ini yang menentukan keselamatan kita. Kalau awak belajar salah sekolah biasa, banyak-banyak tak lulus periksa, asal tak lulus jawapan salah. Kenapa salah? Mungkin cikgu ajar betul, boleh cari cikgu lain. Ini awak nak pastikan betul tak betul kat mana? Kat barzah nanti, kat akhirat nanti. Tak betul, Ustaz ajar tak betul. Asal tak cari tempat lain. Okey, jadi bukan saya bilang, saya belajar lagi ya, pelik. Jadi kita pastikan. Baik. Fa'budu ma syi'tum min duni qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika wal khusranul mubin. Maka sembahlah apa yang kamu kehendaki yang lain dari Allah, kamu akan mengetahui akibatnya. Yang Allah suruh katakan pada mereka yang menyembah selain daripada Allah, katakan pada mereka, kamu nak sembahyang lain terulang, tapi ingat tak akibat dia? Katakan lagi, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan pengikut-pengikutnya pada hari akhirat, iaitu pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itulah kerugian yang jelas nyata. Yang Allah sendiri tegaskan, ini bahaya, ini musibah. Kita kalau sembahyang awak salah, yang rosak sembahyang. Awak kalau puasa, awak punya puasa salah, yang rosak puasa. Tapi kalau akidah rosak, akidah salah, semua rosak. Ini kena jaga. Dulu ada seorang di kat kampung, dia semua bukan perempuan, awak pun tak tahu kampung mana, siapa orang dia, saya tak perempuan, sebab awak pun tak tahu siapa, kat mana. Dia boleh sembahyang, takbiratul ihram dia unik betul. Mungkin awak biasa, nampaklah Allah, dia takbir Allah, dia. Saya jumpa, saya tanya, saya tengok awak cara sembahyang awak unik betul lah, luar biasa. Boleh tak awak terangkan pada saya? Oh, dia pun memang tak banyak orang tahu. Dia bilang, cara sembahyang macam ni tak banyak orang tahu. Semua orang menangkat tangan, yang pun yang angkat tangan. Saya render ke? Oh, okey lah, itulah saya nak tahu lah, boleh tak bagi tahu saya. Jadi dia kata, kita kalau tengok matahari, cahaya matahari tu, kita kena pakai sunglass. Tak ada mata sakit sebab cahaya dia tu terang. Kita di hari kiamat akan melihat Allah. Sudah tentu cahaya Allah lebih terang, lebih hebat daripada matahari. Jadi ini kita pakai ini persiapan untuk melihat Allah. Ini macam sunglass lagi. Itu dulu masa saya kecil, remaja lah dulu, belum ada Singapore
Jadi saya kata pada dia, dari mana awak dapat ni? Dia tak salah tahu awak dari mana dapat hadis ayat Quran. Oh tak, kita pakai akal, kita ada akal. Jadi saya kata, saya minta maaf, ni saya kena tanya banyak lah, sebab saya nak tahulah. Ni pakai akal ni, nanti agama jadi rosak kalau kita pakai akal semua. Dulu tak sibuk sangat, semain suara pakai. Sekarang dah sibuk, semain zuhur nanti dah terfikir akal, fikir pula boleh diskaun ni, boleh buat 2 rakaat pasal busy. Macam saya bilang tak boleh lah, ni bahaya. Kita tak boleh buat akal, ni kena ikut wahyu yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad SAW. Mula-mula dia pun macam merah padam juga lah ke, kena hati-hati. Kenapa? Tak pasal-pasal penumpuk sulung nanti kena. Jadi kena hati-hati. Lama-lama dia tenang. Dan awak disebut, baru dia tahu apa siapa sebenarnya. Kita pun bagi tahu lah nama kita. Mesti biasa dengar nama awak macam tu lah. Okay, banyak cerita lah. Okay. Lepas tu tak tahu lah dia supaya macam mana pula. Sebab saya nak bagi tahu ni, awak kalau beri nasihat seorang pun kena jaga. Ada sebuah masjid. Ini masjid Pasir, masjid di Singapura. Saya tak boleh sebut lah, nanti mengumpat kan. Kebetulan imam dia tak datang, Bilal muazzin dia pun tak datang. Tak tahu apa salah. Jadi orang biasa ni yang azan, yang nak cari imam, siapa tuan-tuan boleh jadi imam, macam tu lah. Semua tengok dia. Tak ada seorang berani. Ada seorang agak tua lah, dia bangun, biasa jadi imam. Bila dia jadi imam, dia pun baca lah surah. Bila dia baca surah Fatihah, orang tu dia punya lidah dia lidah kelat. Tak maaf saya batin, lidah dia masih kelat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia dah tak boleh sebut alamin pun, agak dia dah belajar pun tak boleh lah. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi jamaah kat belakang ni pun dah gelisah lah. Allah, dia pula jadi imam. Okay, ada habis sembahyang salam-salam macam tadi buat dan salam-salam. Sampai satu jamaah ni jumpa, dia kata, awak ni tak boleh jadi imam, Fatihah awak tak betul. Awak tak boleh jadi imam, Fatihah awak tak betul. Awak tahu macam apa jadi sebagai kita. Dia marah itulah. Dia ni pun tak tunggu panjang, dia pun hayun di tangan. Satu penumbuk suruh kena tumbang orang. Di dalam masjid tumbang. Dia kata, tadi orang sibuk cari imam, semua tak mau jadi imam. Saya beranikan diri jadi imam, awak kata saya tak betul, saya salah. Supaya orang dapat lalaian. Jadi kalau nak beri nasihat pun, nak tegur pun, bil hikmah, jangan bijaksana lah. Jangan terus biar betul orang ni. Tak pasal-pasal tumpang surah jamaah. Okay. Ini semua maksiat. Maksiat yang berlaku dalam masjid pun ada juga. Okay. Cuma saya terlanjur sebut dalam masjid. Ini orang yang mencuri, yang ambil barang-barang dalam masjid. Bukan saja Allah marah, bukan saja manusia benci, iblis pun benci. Awak biasa dengar tak? Iblis benci orang mencuri. Iblis suruh. Yang pasal Ustaz malam ni boleh cakap iblis pun benci orang ni. Betul kan orang buat maksiat dalam masjid, iblis benci? Okay. Dia macam ni.
mencuri. Dilarang oleh Allah. Siapa mencuri, Allah benci. Allah tak suka lah. Manusia pun tak suka. Barang awak kalau dicuri pun orang awak suka, awak pun tak suka. Cuma saya rasa yang ada orang, agaknya lah, ada orang suka satu barang saya. Kalau dicuri, ada orang suka. Apa itu? Hatiku dicuri. Saya dengar kok lama pergi kat pulau tu tak balik-balik. Hati saya dah kena curi kan. Orang pulau nak curi hati saya. Saya tu tak balik-balik. Macam apa? Biasa pergi pulau apa? Pulau mana? Allah Allah. Tahu tak? Okey. Kita balik pada pembicaraan kita. Curi. Kenapa saya kata siapa yang mencuri di dalam masjid ni syaitan marah? Syaitan pun tak suka. Mencuri di masjid memang Allah marah. Manusia tak suka, manusia marah. Sekarang satu orang pergi masjid, satu orang jalan ke masjid, syaitan suka. Syaitan tak suka orang pergi masjid. Jadi awak punya pergi masjid saja, syaitan tak suka. Awak mencuri, Allah tak suka. Jadi siapa yang suka? Tak ada orang suka. Jadi jangan buat hal dekat masjid. Okay. Ni jangan sengaja pula awak tulis surat nanti tadi ustaz-ustaz lain pula. Betul ke orang mencuri di masjid syaitan marah? Ustaz pun kata mana syaitan lagi suka. Tapi pergi ke masjid. Okay. Jadi jangan salah faham. Okey. Terlihat lahum min fawqihim zulalun minan nar wa min tahtihim zulalun dzalika yukhawwifu Allah bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Ini sambungannya. Bagi mereka disediakan lapisan-lapisan dari api menyerbup di atas mereka dan lapisan-lapisan dari api di bawah mereka. Dengan azab yang demikian Allah menakutkan hamba-hambanya. Oleh itu bertakwalah kepadaku wahai hamba-hamba. Ini akidah kita kena jaga baik-baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Menjaga. Jangan salah sembah dan jangan salah minta pertolongan. Ada orang dah bagus, dah sembahyang, dah menyembah Allah, dah bagus. Tapi nanti bila ada problem dah tak minta kepada Allah. Saya dah kahwin, nanti kadang satu orang mengaku, saya dah kahwin 5 tahun lah, tak dapat anak. Ada orang pula nasihat, apa yang susah? Oh, macam senang, macam dia ada factory anak. Apa yang susah? Awak pergi pulau tu, awak ambil batu dekat pulau tu, buat ikat pinggang, pakai kat pinggang batu, atau gantung batu dekat pokok dekat pulau. Biasa dengar tak? Tak biasa. Saya minta maaf lah. Orang Mesir mana ada dengar ni semua? Ni mengarut-ngarut ni. Alhamdulillah. Baik. Mesir Ar-Rawdah. Alhamdulillah. Baik. Katalah dia buat tu dapat anak, tapi anak kepala batu buat apa? Dan itu sudah salah. Tak boleh. Ambil batu, buatkan pinggang pula. Tapi betul dapat. Ada yang cakap macam tu. Yang beri itu batu ke? Siapa yang beri? Allah lah. Tapi cara itu tak betul. Awak tanyalah spesialis kehamilannya. Tanyalah doktor, betul ke letak batu dekat pinggang belah anak? Dan sains macam mana? Doktor pun pening kepala tu. Ambil lidi, cucuk belajar, cucuk cini, cucuk bawang, cacat dekat padang, tak jadi hujan. Apa connection dia dengan hujan ni? Hujan boleh takut lah. Ini tak apa tau. Awak kalau
siapa-siapa biasa tinggal kat kampung dulu, tapi mungkin kampung awal tak adalah perkara khurafatnya. Ada orang dekat atas punggung dia tu, dia letak, dia campak kain buruk tau, baju buruk dia campak. Mendung nak turunkan hujan, nampak kain buruk tak jadi hujan. Kita pun pelik, apa kaitan dia? Ada yang rebus batu besok pula. Alhamdulillah, baiklah. Ini semua kena jaga. Setiap dosa adalah kecil. Setiap dosa adalah kecil. Saya nak bawakan ni. Kenapa? Sebab ada orang kadang pandang maksiat ni macam syurga. Saya dulu ada seorang, dia nak kahwin, dia nak berumah tangga. Dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya nak bertaubat. Alhamdulillah, saya kata, bagus lah. Saya banyak dosa, Ustaz. Macam-macam lah dia cerita. Jadi sekarang saya nak berumah tangga, saya nak apa ni, nak basuh tangan, istilah dia. Habis basuh tangan, kaki tak basuh ke? Saya kata. Habis badan tak basuh ke? Maksud saya nak cuci tangan tu, saya tak mau buat lagi lah dosa-dosa ni semua. Yang awak cakap sampai macam ni sekali, apa yang awak buat, yang rompak ke, awak apa ke, bunuh orang ke? Dia kata, taklah Ustaz, bunuh semua tak adalah apa-apa, saya nak bunuh orang. Jadi apa yang awak buat? Dia sedih juga, nampak nangis, air mata tergenang dekat mata lah. Saya dah buat perkara tak sungguh, saya dah buat zina dengan dia, dah zina. Dengan siapa buat zina ni? Dengan awak dia tundang ke apa? Tak Ustaz, takkan Ustaz, saya nak ini, saya nak jadi bakal isteri saya, takkan saya dapat tak senonoh. Tahu pula dengan bakal isteri dapat tak puas, apa yang tak senonoh. Ni sebenarnya dia kata dia pergi tempat wanita-wanita yang tak elok ni lah, wanita-wanita yang jual diri dia. Dia kata dia pergi sana, dia buat maksiat. Tapi Ustaz, yang pelik dia, sebab itu saya nak sebut kecil ni. Tapi Ustaz, dia kata walaupun dia buat zina, dia tak pernah cium perempuan. Mulut perempuan tu saya tak pernah cium, Ustaz. Pelik juga awak ni, saya kata. Masalah tak cium. Saya jijik dah. Ini dia. Saya jijik. Tapi kecil. Saya jijik, Ustaz. Jijik. Apa salah awak jijik? Sebab saya tahu mulut dia macam-macam orang dah cium. Macam-macam orang dah cium, jadi senang. Mulia. Saya kata kalau perbuatan zina awak pernah jijik kan bagus. Jadi awak tak buat zina. Macam-macam alat kelamin orang dah tidak buat tu. Macam mana? Kalau setelah ni godaan syaitan pula tertuduh. Dia buat zina, dia buat maksiat, inilah godaan syaitan, Ustaz. Siapa salah? Syaitan salah. Kalau agak syaitan tak boleh saya tu. Jadi kadang ada teman-teman yang insyaAllah minum haram kan. Ini minum haram. Macam-macam alasan dibuat. Tapi awak ambil. Tapi jangan buat. Cubalah, cuba. Tapi jangan buat. Saya besar lagi jangan buat. Ini kepala babi ni. Kan ada yang biara tu. Kadang dia orang letak dekat apa, dia orang nak buat sembahyang ke apa kan. Kepala babi ni. Bila dia potong, awak cakap dengan kalau awak kenal lah, ini aku boleh pinjam tak kepala babi? Aku nak buat apa? Adalah aku nak tunjuk kawan aku yang aku nak tunjukkan babi punya kepala ni handsome. Boleh tak? Boleh pinjam tak? Kata nak kasih pinjam, awak pergi dekat tempat dia yang marah ni, awak letak dekat meja. Dia kata, apa ni? Najis ni. Babi, najis ni. Takkan haram. Habis ni, ini tak betul. Ini tak haram. Ini tak apa. Babi haram.
roti apa, macam dia nak makan, dia jijik najis. Ini manusia. Bila awak pandang sesuatu menjijikkan awak, insya-Allah awak takkan makan, takkan buat. Sebab itu setiap dosa, setiap maksiat, setiap kesalahan itu adalah kita harus pandang dia menjijikkan. Kita lihat ayatnya. Sebab tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin hadirat rahimahullah, kita manusia tidak seperti malaikat. Malaikat memang tak ada nafsu. Selalu yang menjadikan manusia nampak perbuatan-perbuatan yang tak elok ni macam indah, macam baik, macam cantik, sebab dipengaruhi oleh nafsu, ditambah lagi oleh godaan syaitan. Saya dulu ada seorang, ni sebelum kita baca, seorang teman, dia bertugas dekat luar negeri yang tak jauh daripada negeri kita lah. Saya tak perlu sebut lah. Nanti orang yang daripada negeri itu macam tak syuk pula, Ustaz ni sebut kita di tempat, bukan tempat yang tak baik, orang yang tak baik. Orang nak buat tak baik ni macam-macam, kat mana-mana pun pula ada. Okay. Dia buat maksiat, kawan dia buat maksiat dengan wanita dengan satu. Jadi satu masa kawan dia ni, yang dia bekerja sama kerja dekat luar negeri, dia pergi dekat tempat yang dia buat maksiat malam. Bila dia nampak wanita yang semalam dia bergaul, dia nampak siang hari, dia sendiri kata, ya, aku takut nak tengok muka dia, semacam muka dia. Tapi bila malam pula, dia jadi rindu pula. Asal malam teringat-ingat nak pergi tempat tu lagi buat maksiat. Inilah yang saya nak bicarakan ni. Kenapa jadi macam tu? Sebab bila seorang buat maksiat, dia tak mau pandang perbuatan itu jijik. Macam gerak dadah ni semua kan, yang mabuk, kadang masuk dalam gang lah, tidur kat sebarang tempat, kat jalan-jalan. Dia tak kayak gitu, dia tak ada. Tapi kenapa dia ambil dadah tu lagi semua? Sebab dia tak pandang tu jijik. Baik, kita lihat ya. Satu masa saya tak Malaysia, ada seorang teman, dia ada pembantu, dia selalu kerja shift dengan isteri dia. Jadi saya kebetulan beri ceramah di sebuah masjid. Datang kepada saya, dia kata, Ustaz, dia mengadulah hal keadaan dia, rumah tangga dia. Kemudian dia kata dia ada pembantu rumah. Jadi kadang isteri dia tak ada waktu malam shift. Jadi saya kata, awak kena jaga, takut nanti awak terlanjur buat sesuatu. Oh, memang Ustaz, dia selalu kadang menggoda saya. Tapi saya selalu zikir. Saya tanya, zikir apa yang awak baca? Saya kata subhanallah ke, ya Allah ke, kan, auzubillahi minasyaitonirrajim ke. Tak, saya baca haram. Dia berzikir, haram. Jadi bila ada godaan tu saya baca haram. Saya takut, saya kata saya takut awak tersasul. Sasul apa Ustaz? Halal. Awak terbaca halal saja, kacau hati. InsyaAllah tak adalah Ustaz. Okeylah, jaga. Beberapa bulan lepas tu saya jumpa dia lagi di masjid yang sama. Kebetulan ada ceramah. Ustaz cakap betul. Apa yang saya cakap betul? Saya pun dah lupalah perkara itu. Apa yang saya cakap betul ni? Ustaz, ada ingat tak Ustaz dasarkan saya jaga sebut haram tak pun halal? Apa Ustaz? Awak apa dah buat?
saya dah nikah dengan dia, dah halal lah sekarang. Dah nikah. Habis dengan isteri awak berjadi. Dan mula Ustaz. Sekarang saya kata, pembantu rumah dah jadi puan rumah. Habis kena cari pembantu baru kan? Sebab dia dah jadi puan rumah. Kalau ada pembantu baru, nanti haram-haram lagi, halal lagi. Bila nak settle? Tak adalah Ustaz, ini dah aku dah cukup. Okeylah, jagalah rumah tangga awak baik-baik. Baik, kita lihat. Jadi awak kena ni, kita punya minda ni kan, ni harus jaga. Firman Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah syaitanir rajim, qul innama harrama rabbil fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighairi al-haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang kecil. Saya bawakan ayat ni sebab kadang ada orang yang cuba nak cari alasan nak buat perkara yang haram. Dia kata apa? Itu haram, ini haram. Banyak sangat dah haram-haram dia. Macam makanan pun, makanan itu haram, makanan ini haram, minum itu haram, minum ini haram. Apa yang halal? Sebenarnya yang haram dengan yang halal ni, yang halal lebih banyak. Minuman perahan, buah-buahan ni semua, berapa banyak yang awak belum minum? Pasal arak pula yang awak cari. Dan yang pelik macam arak disimpan lama lagi mahal kadang. Macam mana? Awak pula kalau minuman biasa lama tak? Air botol ni kalau awak simpan, kalau awak tak, ini dah overdeal dah. Oh, baca lagi dia punya date bila. Subhanallah. Aneh kan? Jadi pandanglah, sekali lagi saya katakan, pandanglah yang haram itu kecil. Pandanglah yang haram itu menjijikkan. Perbuatan maksiat itu adalah suatu perkara yang sangat-sangat kecil. Yang paling penting, bila kita punya minda adalah sampai kita berdoa lah, sudah tentu doa kepada Allah, kita ada ilmu dan belajar, insyaAllah. Baik. Katakanlah sungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang kecil, sama ada yang nyata atau yang tersembunyi. Sebab ada orang pula tak dapat cara kasar, cara halus saya usahakan. Cara halus itu macam mana? Dan perbuatan dosa dan perbuatan menceroboh dengan tidak ada alasan yang benar, semua yang dilarang dalam agama. Kita pun tak suka orang ceroboh rumah kita. Diharamkannya kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah, sedang Allah tidak menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Dan diharapkan kamu memperkatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak ketahui. Semua saja. Pendidikan dalam surah Al-A'raf. Jadi bila satu orang ni buat ni maksiat ni, dia akan jadi penyakit. Penyakit pada individu dan penyakit pada masyarakat. Memang kadang ada orang dia kata apa? Saya buat ni, saya tak kacau orang pun. Saya buat diri saya sendiri ya. Memang mungkin awak rasa tak kacau orang, tapi dengan perbuatan maksiat itu akan jejaskan orang lain. Jadi terjagalah. Kadang anak-anak, saya tak maaf saya bertindak, tak maaf kalau salah silap. Dia cakap pasal maksiat, tiba-tiba kita pun buat salah, tak betul lah. Tak
cakap maksiat, tapi dia sendiri pun main saja. Dia sebenarnya apa-apa tak mampu pula. Seperti orang yang merokok. Anak-anak akan tengok, bapak aku merokok. Kadang yang pelik lagi, suruh budak tu beli rokok untuk dia. Tapi bila budak tu merokok, dia marah pula. Macam anak merokok ya, abang merokok boleh? Asal abang merokok boleh, aku merokok tak boleh. Asal saya tak boleh apa? Sebab kau belum kerja. Okey, aku dah kerja, aku boleh merokok. Apa ada dekat macam tu? Ini semua kita kena jagalah. Jadi supaya kita selalu periksa, muhasab diri kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak, masyarakat kita semua terpelihara daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita bersama. Saya bawakan semua sebab kadang-kadang satu orang buat perkara yang merugikan, dia tak boleh berhenti. Tapi kadang-kadang ada orang punya pengaruh, dengan itu dia boleh berhenti. Saya kasih contoh seperti perokok tadi. Kadang mak bapak ada marah, kau ni bakal dia, abang merokok boleh? Abang dah ketagih. Kadang bapak ada sengang pula, abang dah ketagih, jangan abang ni, kalau boleh abang nak buang, tapi dah tak boleh. Jadi kau sebelum kena macam abang, lebih baik kau berhenti daripada rokok ni. Dia rasa aku kerja apa, tapi tak ada abang. Doktor periksa, wah, awak punya nilam ni semua dah nampak hitam tau, ni bekas merokok, awak berhentilah merokok. Doktor, orang tak merokok pun sakit kan? Boleh jawab tak? Orang tak merokok pun sakit. Mak bapak larang pun tak berkesan. Poster letak kesan-kesan merokok pun tak jalan. Tiba-tiba jatuh cinta dengan satu orang wanita. Wanita ni pula tak suka lelaki yang merokok. Awak cintakan saya, buang rokok. Awak cintakan rokok, lupakan saya. Kata dia, cinta rokok, lupakan saya. Cinta saya, buang rokok. Sebab saya tak suka lelaki merokok. Dia boleh buang tajam juga lah. Ini love. Ini pengaruh pian. Ini pengaruh mahabbah. Dia boleh buang tajam juga. Tak tahu lepas tu dia beli bahan gabung, Allah Alam lah. Tapi apa yang saya katakan, itu dia punya power. Dia boleh buang tajam. Sebab itu hidayat ni, dan siapakah kita akan dapat yang Allah akan beri hidayah ini daripada siapa kita tak tahu. Sebab itu ada kata-kata yang Imam mengatakan apa? Jangan pandang orang yang berkata, pandanglah kata-kata. Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali, dia pada masa itu satu masa raja pada masa itu berfahman Mu'tazilah. Ni apa fahman Mu'tazilah? Nak lebih lanjut boleh tanya ustaz-ustaz yang ajar Bapak Akidah, insya-Allah. Nanti saya terangkan semua. Ni dah over apa dia angka betul ni. Fahman Mu'tazilah. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah fahman Ahmad bin Hanbal. Dia berfahman ahli sunnah. Sultan pada masa paksa dia tukar mazhab. Dia tak mau, dia kena penjara. Sampai Sultan suruh orang sebat. Bila nak pergi tempat, dicabut, disebat. Dalam perjalanan, seorang mantan ketua Peropak, di mantan ketua Peropak tegur Imam Ahmad. Dia kata, Ustaz, saya ni bekas ketua Peropak. Saya biasa kena tangkap, kena pukul, kena sebat untuk saya mengaku saya merokok. Tapi saya boleh tahan, saya tak mengaku. Akhirnya saya dibebaskan. Saya harap Ustaz di tempat yang betul
Saya harap Ustaz lebih tahan daripada saya. Ini nasihat ketua perempuan. Ustaz kena sebat, saya harap Ustaz lebih tahan daripada saya. Saya harap Ustaz akan ubah pegangan Ustaz. Udahlah, merompak lagi nak beri nasihat. Tengoklah diri sikit. Tak ada. Imam Ahmad terima. Dia tetap berpegang faham Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Ghazali, nanti lagi seorang, salah seorang ulama terkenal. Dia habis belajar kat universiti, dia bila balik, rombongan dia kena rompak. Habis barang-barang semua diangkut. Sampai kitab-kitab dia, buku catatan dia masa belajar, semua rompak habis. Imam Ghazali meraih, turun, awak nak ambil barang-barang saya, saya nak ambil. Tapi ni buku-buku kitab-kitab saya yang saya belajar ni semua jangan ambil. Sebab kalau awak ambil, saya balik kampung nak ajar apa? Jadi kata ketua perempuan ni, ini apa ni sebenarnya? Dia bilang ini buku catatan saya masa saya belajar. Kata ketua perempuan ni, kesian saya tengok. Belajar bertahun-tahun, sepatutnya ilmu awak masuk dekat kepala. Tapi yang pandai sekarang bukan awak, yang pandai buku awak. Sebab ilmu semua dekat buku. Jadi tukarlah dia. Dia kasih balik. Imam Ghazali terus hafalkan semua, masuk ke otak. Nanti nasihat siapa? Perompak. Macam saya sekarang, ilmu dekat mana? Dekat thumb drive. Inilah kita ni sekarang. Ilmu dekat thumb drive, dekat komputer. Kan tak betul tuan. Ustaz macam ni nak belajar apa? Macam? Baik. Mudah-mudahan kita sama-sama ada manfaat. Inilah zaman sains teknologi ni. Kalau Ustaz tak pakai ini semua pula, Ustaz ketinggalan zaman. Bila pakai pula, ilmu ada kat thumb drive. Macam mana tu? Sudah. Baik. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada perbuatan dosa dan maksiat. Dan saya pesan juga, memang manusia ni tak sunyi dari buat salah, kan? Cuma kalau terlanjur buat salah, lekas kita lekas bertaubat. Sebab kita tak tahu umur kita, kita tak tahu umur kita bila bertaubat. Nabi Adam dengan isterinya Hawa dalam syurga, larangan yang Allah berikan satu saja, la taqrabu hadhihi. Satu pokok ni kau jangan dekat. Kau berdua jangan dekat. Dekat pun jangan pokok ni. Bukan saya tak boleh makan, dekat pun jangan. Tapi atas godaan syaitan. Jangan tanya saya lah, Ustaz macam mana syaitan goda Nabi Adam? Dia masuk ke dalam syurga, dia masuk ke, dia SMS ke, dia pakai email ke? Itu nanti boleh tanya Ustaz yang ajar sejarah ke, ajar akidah. Jangan tanya saya lah. Dengan satu saja terpedaya Nabi Adam. Kita dekat dunia sekarang berapa banyak larangan, berapa banyak, terlalu banyak tau. Dekat rumah pun ada perkara-perkara yang kadang-kadang boleh terbuat yang haram. Tengok TV, boleh tak atas TV tak? Astaghfirullahaladzim. Terpandang yang maksiat kamu, astaghfirullah, tengok yang atas balik, kemudian tengok bawah, tengok TV balik, gitu kan? Kadang bila mata tengok maksiat, mulut boleh baca istighfar, astaghfirullah, tapi tengok terus tengok. Ini yang pelik. Astaghfirullah. Yang insaf mulut, mata belum insaf. Lagi pelik bin ajaib bin heran, kawan sebelah tak nampak, kita cuek dia. Kau tengok tu. Daripada dia tak nampak, kita suruh dia tengok. Dia dah tengok, dah motak pula, kita
Rezeki baik tertengok, dapat juga tengok. Betul ke macam tu? Jadi jaga, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua, insyaAllah. Allah pelihara keluarga kita semua daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk dari kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang mendapat keredaannya dan mendapat maghfirahnya, insyaAllah. Saya rasa kita cukup sampai di sini malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan pada waktu lain kita berpeluang bertemu lagi, InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Ustaz yang mengundang saya pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita dapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, insyaAllah. Akhirnya mari bersama-sama kita baca surah Al-Fatihah dan kita baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi